Soalan seterusnya, soalan nombor 21. Raja 19 menunjukkan sinar cahaya yang keluar apabila melalui sebuah bongkah kaca semi bulatan. Okey. Kalau kita nampak cahaya macam ni, sudah pasti yang ni adalah critical angle ataupun sudut genting. Bila mana sudut bias dia adalah 90 darjah. Okey. Dia tanya soalan dia, apakah sudut tuju untuk pantulan dalam penuh berlaku? Untuk pantulan dalam penuh berlaku, dia mesti, yang pertama, I ni mesti besar daripada C. Okey. Sudut tuju mesti melebihi daripada sudut genting. I greater than critical angle. Lagi satu ialah dia punya Nino. Okey. Nino ni apa? Ini indeks biasan inner. Ini indeks biasan outer atau refractive index inner dengan outer tu. Yang dalam ni, inner ni, dia mesti lebih tinggi daripada yang luar. Memanglah kalau udara 1.00, kaca ni katakanlah 1.33, kita boleh cari ni. Menggunakan formula N = 1 over sin C. Okey, sebab kita dah tahu C kat sini. C kat sini bukan 48. C kat sini adalah 90 tolak 48, iaitu 42 darjah. Jadi untuk berlaku pantulan dalam penuh, tak boleh kurang daripada 35. Kalau 35, dia akan terbias keluar. Ni tak boleh. 42, dia akan, ini pada sudut ni, sudut genting. Ini adalah C dia. Maka untuk berlaku dia mesti lebih daripada 42 darjah. So jawapan dia adalah 45 sebab 90. Kalau 90 dia daripada sini. Sini dia tidak akan terbias sebab dia melalui sempadan di antara dua medium yang berlainan ketepatan optik. Okey, selesai. Soalan seterusnya, soalan nombor 22. Rajah 20 menunjukkan satu objek yang diletakkan 15 cm dari sebuah kaunter cembung. 15 cm. Ini dia punya U dia. Okey, dengan panjang fokus 10. F dia, okey, ni F dia lah. Panjang fokus. Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk? Yang ni kalau kita dah hafal read, rim, boom, boom, maka selesai. Okey, macam mana kita nak hafal? Okey, inilah F. Inilah 2F. Okey, ataupun F kecil pun boleh lah. Iaitu jarak fokus. Ataupun inilah focal point. Titik fokus. Ini 2 kali titik fokus. So, kita ada 5 kedudukan. Ataupun 6 lah. Yang ni, kedudukan yang pertama melebihi 2F. Ini adalah kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua. Kedudukan yang ketiga di antara 2F dengan F. Kedudukan yang keempat. Dan kedudukan yang kelima. Okey, 5 ni kita dah ada cara dia. Iaitu read, ris, rim, boom. Boom. Okey, boom ini di infinity. Alright. Ataupun di infinity. Objek berada di infinity. Pun akan menghasilkan read juga. Sama seperti U lebih besar daripada 2F. Okey, so kalau kat sini, dia adalah, kalau F 10, 2F adalah 20. Yang ni di antara 2F. Maka kita akan dapat rim lah. Okey, iaitu real inverted magnified. Real inverted magnified, terus dapat jawapan. Okey, selesai. Okey, yang ni kamu boleh tengok video cikgu. Cikgu dah ada buat berkenaan dengan dekat YouTube. Read, ris, rim, boom, boom. Type read, ris, rim, boom, boom. InsyaAllah dia keluar. Okey, terima kasih. Ke soalan seterusnya. Raja 21 menunjukkan seorang ahli gemologi sedang menggunakan kanta pembesar. Okey, kanta pembesar. Biasanya kita akan gunakan, mestilah guna kanta cembung. Tak boleh guna kanta cekung. Sebab kanta cekung, objek yang imej yang terhasil sentiasa virtual upright diminish. Maka dia sentiasa mengecil. Jadi, tak akan jadi kanta pembesar. So, kanta cekung ataupun concave lens ini memang kita tak akan gunakan. Mesti guna kanta cembung ataupun convex lens. So, dia kata, what is the characteristic? Ataupun apakah ciri imej berlian yang terbentuk? Dia mestilah, kalau kat sini, kanta pembesar, dia pada kedudukan yang objek kat sini. Imej dia akan terhasil kat belakang ni. Okay, iaitu boom lah. Boom. Yang inilah kedudukan boom. Yang kelima tadi kan. So, dia mesti mengecil bukan. Songsang bukan sebab dia upright. Dia bukan nyata dalam virtual, maka dia adalah maya. Itulah jawapan kita. Selesai. Soalan seterusnya. Berikut menunjukkan 4 aplikasi cermin sfera dalam kehidupan harian. Apa aplikasi mana akan menunjukkan kegunaan cermin cekung? Cermin cekung. Cermin cekung ni maksudnya dia sama ada dia boleh menghasilkan, sebab cermin cekung sama macam kanta cembung. Ingat balik. Okey. Kita ada F. Kita ada 2F. 2F ni bersama dengan C, center of curvature. So, sama juga macam kanta cembung tadi. Kita ada kedudukan yang pertama, kedudukan yang kedua,
ketiga, keempat dan kelima. Hasil imej dia read, ris, rim, vom, vom. Ini di infinity. Okey. So cermin cekung menghasilkan ciri imej sama seperti kanta cembung. So kalau ditanya kehidupan seharian, selain daripada dia menghasilkan ciri-ciri imej ini, dia juga boleh memantulkan cahaya daripada menengkuk kepada straight. Kalau kita ada contoh, jawapan yang pertama ni, pemantul dalam lampu depan kereta. Inilah dia. Okay, kalau kita ada lampu kat sini, lampu, cahaya tu datang macam ni, dia akan terpantul ke hadapan. Pantul ke hadapan. Datang situ, pantul ke depan. Datang situ, pantul ke depan. So, dia daripada cahaya yang berserak ini, dia pergi ke hadapan dengan secara straight line. So, ini adalah salah satu aplikasi dia lah. Cermin sisi kita pakai cermin cembung sebab menghasilkan medan penglihatan yang lebih luas. Yang ini pun cermin cembung. Ini pun cermin cembung. So, jawapanlah A. Selesai. Okay, soalan seterusnya. Rajah 22 menunjukkan sebuah kereta yang bergerak dengan halaju malah. Okay, halaju malah ni poin penting iaitu F equal to 0. F equal to 0. Ataupun daya paduan dia, net force dia adalah 0 sebab MA. Bila A dia 0, maka F 0. A 0 ada dua keadaan. Iaitu A sama 0 bila mana keadaan dia pegun. Static, motionless. Atau bergerak dengan halaju seragam. Okey, dua keadaan ini akan menghasilkan A kosong. Bila A kosong, daya bersih juga akan kosong. So, persamaan manakah yang betul tentang daya-daya dikenakan kat atas kereta? Bermaksud yang depan dengan yang belakang wajib sama lah. Sebab daya bersih kosong. Kalau sini 1000, sini pun 1000. Hasil tambah. Kalau sini ada rintangan udara dan geseran kan. Ke belakang 1000, ke depan pun 1000. So, yang manakah betul? T sama dengan R lebih besar pada FR. Tidak. Yang ni T lebih besar pada R tambah FR pun bukan. Kalau lebih besar menunjukkan dia sedang memecut. Kalau T lebih besar. Kalau T kurang, ini dia sedang nyah pecutan. Maka T sama dengan R tambah FR. So, jawapan dia adalah D. Selesai. Soalan seterusnya. Rajah 23 menunjukkan seorang pekerja menolak sebuah kereta sorong. Manakah antara berikut adalah leraian daya yang betul? Okey, kalau daya sana, sudah pasti kita leraikan ke bawah dan ke hadapan. Yang ke hadapan inilah Fx, inilah F daya paduan kita. Dan inilah Fy. Yang mana Fx ini menghasilkan daya ke hadapan untuk menggerakkan kereta sorong ni ke hadapan. Dan Fy ini daya ke bawah yang menekan ke arah pusat bumi lah. Menekan ke bawah. So, jawapan dia ini masalah. Inilah jawapan dia. Yang lain. Fy, Fx ke sini nampak salah. Ini anak panah mesti keluar ke sana. Yang ini pun anak panah terbalik, yang Fy pun salah. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey, selesai. Soalan seterusnya. Rajah 24A dan 24B menunjukkan dua buah kapal kargo yang serupa ditarik oleh dua daya F1 dan F2. Oh, daya F1 dan F2 adalah yang sama. Okey. Pecutan 10 meter per second square ataupun 10 meter per second kuasa 2. Yang ini pecutan 5 meter per second. Alright. Yang mana berikut pernyataan manakah yang betul? Tengok sudut kat sini perbezaan. Sebab apa? Untuk menghasilkan daya yang paling maksimum, katalah 100 Newton, 100 Newton. Ini pun sama. 100 Newton, 100 Newton. Jadi sekiranya sudut dia besar, kalau kita lukis secara parallelogram ataupun segi empat selari, kita akan dapati daya paduan ini, nampak dia punya jarak dia pendek. Bermaksud daya paduan dia rendah. Tapi kalau begini, sudut dia kecil. Kalau kita tarik, dia punya F dia lebih besar. Menunjukkan daya paduan dia lebih besar. Sebab tu pecutan dia tinggi. Sebab daya paduan lebih besar. Kalau nak maksimum, macam ni terus. Mana cikgu lukis sini ya. Okey, maksimum ya. Tarik macam ni terus. Tanpa sudut. Sini 100. Sini 100. Terus akan dapat maksimum 200 Newton. Kalau yang ni tak akan dapat 200. Ini mungkin dapat 180. Yang ni mungkin 120. Akan lebih kecil. Okay, kalau maksimum tanpa sudut. Iaitu 90, direct terus lah. Jadi yang mana betul apabila daya paduan berkurang, pecutan bertambah.
Tidak. Percutan mesti bertambah dengan daya paduan. Sebab F equal to MA. Apabila sudut di antara dua daya bertambah, percutan bertambah? Tidak. Sebab kalau sudut bertambah, maka daya paduan dia berkurang. Apabila sudut di antara dua daya bertambah, daya paduan bertambah pun? Tidak. Apabila sudut di antara dua daya paduan berkurang, daya paduan bertambah. Ya, inilah jawapan yang kita cari. Selesai. Soalan seterusnya. Raja 25 menunjukkan sebuah sistem sifon. Okey, sifon yang digunakan untuk memindahkan air dari tempat tinggi ke tempat rendah. Okey, macam mana kita nak guna sifon ni? Yang pertama kita kena penuhkan air ni. Dalam pipe ni kita penuhkan, lepas tu kita tutup dulu. Tutup kedua-dua ni dan kita lepaskan. Katakanlah kita letak ni A, ni B, C. Alright. Bila kita lepaskan di C, serentak dengan di A ni, air akan mengalir, turun. Okay, disebabkan graviti. Bila tarik turun sini, dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah di B. Okay. Apa yang berlaku bila tekanan rendah di sini? Yang A ini, dia berada di dalam air dan mempunyai kedalaman. Alright. Di atas ni pula ada PATM, tekanan atmosfera. Dia akan menekan dan disebabkan tekanan itu lebih tinggi daripada di C ini dan juga di B, maka air ni akan naik ataupun ditolak untuk pergi ke B dan seterusnya turun ke C. Jadi tekanan ini disebabkan oleh tekanan dalam cecair. Okey, rho Hg. So konsep fizik yang mana akan menerangkan situasi di atas. Ini bukan tekanan biasa. Kalau tekanan biasa tu P sama dengan F over A. Okay, lebih kepada keadaan fizikal. Yang ni tekanan cecair. Alright, sebab dia ada kedalaman. Tekanan atmosfera membantu untuk menolak, menambahkan lagi tekanan lah. Sebab tu sekiranya kita letak sama level ni, dia tekanan yang sama, dia akan berhenti daripada mengalir. Untuk kita pastikan yang kita nak buat sifon ni mesti yang nak dikeluarkan air tu dia berada lebih tinggi daripada. Alright, selesai. Soalan seterusnya. Raja 26 menunjukkan sebuah manometer disambungkan kepada bekas yang berisi gas. Okey, dia ada gas sini. Okay, bila ada gas bermaksud kalau dia boleh tolak benda ni naik ke atas, menunjukkan P gas, sudah pasti dia lebih besar daripada PATM. Sebab kat sini dia ada PATM. Okay, dia lebih kuat lah, kita sebut senang kan. Dia menolak sampai terangkat yang ni. So sekiranya dia sama level, menunjukkan P gas sama dengan PATM. Kalau sekiranya yang ketinggian H berada di sebelah sini, yang PATM kat sini, menunjukkan PATM lebih tinggi daripada. So dia tanya apa soalannya? Apakah yang berlaku pada ketinggian air H jika ombak ditekan ke bawah? Oh, yang ni kita tekan lagi, tambah lagi pressure. Apa jadi H ni akan bertambah ataupun meningkat. So jawapan dia adalah A. Sebab tekanan meningkat, maka perbezaan ketinggian juga akan meningkat. Selesai. Soalan seterusnya. Menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas benda tertutup secara seragam ke semua arah dalam benda ini tak lain tak bukan ialah prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal. Sebab kalau Bernoulli dia melibatkan hal laju tinggi, tekanan rendah. Hal laju hal laju rendah, tekanan tinggi. Kalau Archimedes dia melibatkan daya apungan, iaitu FB sama dengan W, sama juga mg, sama juga rho vg. Okey, ini melibatkan daya apung lah. Tapi prinsip Pascal ni dia melibatkan iaitu P1 sama dengan P2. Maka kita boleh keluarkan F1 per F2. F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Yang mana enclosed system ini dia memakan menghantar tekanan itu secara seragam ke semua, ke benda lain tadi, ke seluruh bahagian di dalam tertutup tadi. Untuk prinsip Pascal jadi menyatakan bahawa tekanan dikenakan ke atas benda tertutup pindahkan secara seragam. Alright, sama macam mana kita menggunakan ubat gigi, tekan ke belakang tapi dia boleh keluar ke depan kan. Itu juga aplikasi daripada prinsip Pascal. Okey, selesai. Soalan seterusnya. Raja 27 menunjukkan 3 mainan yang sedang terapung di mandi. Manakah antara benar tentang daya apungan yang bertindak pada mainan P, Q dan R? Okey. Untuk daya apungan iaitu rho Vg, kita kena melihat kepada sekiranya nak tahu tinggi ataupun kecilnya nilai daya apungan ini bergantung kepada rho Vg. Dalam kes ini rho tetap samalah sebab cecair yang sama. G, graviti yang sama.
So volume. Volume apa? Volume air yang disesarkan sama dengan volume bahagian yang tenggelam. Jadi mari kita tengok bahagian mana yang tenggelam paling banyak, menunjukkan itulah FB yang paling besar. Kalau yang ni itik, okey, highlightkan bahagian ni yang tenggelam. Bola sikit je, menunjukkan ini ada daya apung yang paling kecil. Sebab sikit sangat volume dia yang tenggelam. V kecil maka daya apung juga kecil. Yang ni, okey, kapal yang paling banyak kapal mainan ni kan. Maka dialah FB yang paling besar disebabkan oleh V dia yang paling besar. Yang ni adalah tengah-tengah lah. So jawapan dia adalah R lebih besar daripada P lebih besar daripada Q. Okey. So jawapan dia adalah C. Selesai. Soalan seterusnya. Raja 28 menunjukkan kereta rentas bilah sebuah drone. Okey, bentuk ini tak lain tak bukan adalah aerofoil. Aerofoil ini melibatkan prinsip Bernoulli. Okey, ejaan Bernoulli kalau kertas dua jangan salah walaupun satu huruf. Okey, Bernoulli ini melibatkan apa? Dia melibatkan halaju dan tekanan untuk menghasilkan daya angkat. Sekiranya melibatkan aerofoil sama ada kapal terbang ataupun termasuk sayap ini berbentuk begini, dia akan menghasilkan daya angkat. Bukan daya apung. Daya apung adalah untuk Archimedes Principle ataupun prinsip Archimedes. Daya angkat juga kita gunakan dalam hydrofoil. Okey, hydrofoil yang mana bila hydro ni melibatkan air lah. Aero ini melibatkan udara. So antara berikut yang manakah betul mengenai fungsi bentuk bilah tersebut? Daya tunjang ke hadapan tidak, menggunakan rintangan tidak, menghasilkan daya angkat, meningkatkan tekanan tidak. So jawapan dia adalah C. Selesai. Soalan seterusnya. Raja 29 menunjukkan bacaan voltmeter 1.5 volt. Okey, ini V dia. 1.5 volt. Apabila switch terbuka, apabila switch dihidupkan bacaan voltmeter 1.2 volt. Okey. Yang ni apabila switch terbuka, ini bukan lebih. Ini adalah kita panggil dia DGE ataupun EMF. Okey, simbol dia adalah E macam tu, 1.5 volt. Apabila switch dihidupkan bacaan voltmeter, V kita adalah 1.2 volt. Bacaan ammeter I kita bersama dengan 0.6 ampere. Berapakah nilai rintangan dalam? Dia nak internal resistance bagi bateri tersebut. Kat sini kita memang ada E dan juga R kecil. R kecil ni apa? Rintangan dalam. So formula yang kita boleh kaitkan ialah E sama FE ni pula. E macam ni sama dengan V tambah dengan IR. Okey, jadi kalau kita nak cari R kecil ini, R kecil sama dengan E tolak V pulkan dengan I. Okay, semua nilai dia dah bagi. Terus kita boleh dapatlah 1.5 tolakkan dengan 1.2 bahagikan dengan 0.6. So jawapannya adalah 1.5 tolak 1.2 apa tu? Sama dengan bahagi 0.6. So jawapan dia adalah 0.5. So jawapannya adalah 0.5 R. Maksud dia adalah ohm, rintangan dalam. So jawapannya adalah C. Selesai. Soalan seterusnya. Raja menunjukkan sebiji mentol yang mempunyai label kadar kuasa 12 volt 6 watt. 6 watt ni apa maksud? Kiranya kertas 2, 6 watt bermaksud 6 joule per saat. Okey, tenaga yang digunakan sambungkan kepada 12 volt bekalan kuasa. Okay, apa yang dimasukkan dengan label kadar kuasa tersebut? Oh, ditanya yang tu juga. Okey, betul lah tu. Alright, yang jawapannya adalah mental membebaskan. Mental membebaskan 6 joule tenaga per saat boleh sama dengan 12 volt beza keupayaan. Mental membebaskan 6 joule tenaga per saat bila arus elektrik mengalir. Bukan. Mental membebaskan 6 joule tenaga per saat apabila disambungkan dengan 24 ohm. Bukan. Mental membebaskan 6 watt kuasa. Ini bukanlah. Dia mesti 6 joule tenaga. Jadi jawapan dia adalah A lah yang tadi. Alright, selesai. Soalan seterusnya. Raja 31 menunjukkan petua tangan kiri Fleming. Okey, tangan kiri Fleming tak lain tak bukan. Ini adalah kita kata cikgu guna thumb. Thumb ini cikgu guna M iaitu motion. Pergerakan dia. Okey, pergerakan dia sebenarnya adalah daya lah yang dia akan tolak. Untuk tangan kiri mesti ada sumber elektrik. Okey. Yang ni north south iaitu inilah
first finger ataupun field. Okay, magnetic field yang mana utara ke selatan, dan sini ialah center finger. Center finger. Yang ni ialah first finger. Okay, cikgu ambil huruf F, field. Center cikgu ambil C, iaitu current. Alright, jadi dia tanya add mewakili arus lah. Arus elektrik. Dah selesai. Soalan seterusnya. Raja 32 menunjukkan magnet bar digerakkan ke dalam solenoid. Okey, yang ini melibatkan kalau terhasilnya pergerakan di sini, maka berlakunya DG aruhan. Yang mana kalau kita nak tahu kekutuban kat sini, dia melibatkan hukum Lenz. Hukum Lenz. Alright. Nyatanya mereka akan menambahkan pesongan jarum galvanometer. Alright. Yang mari kita tengok. Mengurangkan bilangan lilitan? Tidak. Kalau kurangkan bilangan lilitan lagi sikit, medan magnet dipotong lagi rendah dia punya induced current ataupun arus aruhan yang terhasil. Menambahkan bilangan bar magnet. Ini bila tambah, maksudnya medan magnet bertambah, maka lebih banyak akan dipotong. Mengurangkan kelajuan? Tidak. Menambahkan kelajuan akan menambahkan kekuatan arus aruhan yang terhasil. Ini lebih kepada Faraday law ataupun hukum Faraday. Okay. Dan juga menambahkan diameter solenoid. Ini tidak ada kena mengenal lah. Sebab apa? Yang lebih tepat adalah berkaitan dengan number of turn ataupun bilangan lilitan. So jawapannya adalah menambahkan bilangan bar magnet. Selesai. Soalan seterusnya. Raja 33 menunjukkan katot yang dipanaskan oleh filamen. Alright, bila dipanaskan, ini menunjukkan satu proses yang kita namakan sebagai pancaran termion. Okey, thermal emission. Dia sama konsep dia untuk mengeluarkan elektron daripada permukaan logam. Satu lagi kita gunakan cahaya, iaitu kesan fotoelektrik. Okey, yang ni kita kena panaskan baru elektron tadi terkeluar. Right. Zarah manakah yang dipancarkan dari katot? Tak lain dan tak bukan, dia ialah elektron. Bukan proton, bukan neutron. Okey, kalau fotoelektron ini adalah dalam kesan fotoelektrik. Okey, ini adalah kesan fotoelektrik. Photoelectric effect. Kita namakan sebagai fotoelektron yang terkeluar disebabkan oleh sinar cahaya yang jatuh ke atas permukaan logam. Biasanya permukaan logam itu permukaan logam yang boleh membebaskan elektron. Bukan semua logam boleh, yang mana dia mempunyai nilai frekuensi ambang yang tidak terlalu tinggi. Okay, kita boleh gunakan cahaya yang mana melibatkan cahaya, nampaklah Michael Jackson kena hantar balik India Utara, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu, yang mana yang paling tinggi kekuatan tenaganya, tenaga fotonnya adalah ungu, kerana frekuensi dia paling tinggi berdasarkan formula E = HF. Kalau tinggi F-nya, maka tinggilah tenaga fotonnya. Alright, itu tajuk yang lain. So, selesai soalan ni. Okay, soalan seterusnya, soalan 38, radioisotop protactinium 23491 mereput menjadi thorium 23090. Binatang manakah yang betul mengenai radioisotop itu? Okey, kita boleh tulis balik protactinium 23491. Dia betulkan menjadi thorium 23090. Okey, kat sini di atas kehilangan dia adalah sebanyak 4. Bermaksud kita tahu dah apa outcome dia, iaitu dia akan menghasilkan helium 42. Cuma kat sini, di sini dia tak hanya hilang satu. Maksud kita kena ada satu lagi, iaitu beta ini ataupun elektron itu kosong, negatif 1. So kita akan dapat balancekan kiri dan kanan. Kanan kita ada 2, 3 tambah dengan 4 tambah dengan kosong. Maksudnya total dia adalah 2, 3, 4. Yang atas iaitu nombor nukleon number ataupun nombor nukleon. Di bawah di sini 91. Yang ini 90 tambah 2 tambah negatif 1. So kita akan dapat 91. Jadi betul lah yang dikeluarkan ialah 1 helium, 1 alpha, 1 beta, ataupun helium dengan elektron lah. So pilihan jawapan dia, bilangan neutron berkurang sebanyak 4 selepas proses perebutan. Oh, bukan, bila 4 ini dia adalah
apa nombor nukleon dia separuh daripada tu, 2 saja, bukan 4. Okey, ini salah lah. Bilangan proton bukan sebanyak 4 pun, bukan 4, sebenarnya 2 saja, sebab proton number dengan nukleon number adalah hasil tambah. Okey, so salah juga ini. 1 zarah beta dipancarkan, betul. 1 zarah alfa dipancarkan pun betul. So jawapannya adalah 3 dan 4. Alright, D jawapannya. Selesai. Soalan seterusnya, manakah pernyataan berikut betul mengenai kesan fotoelektrik? Fotoelektron dipancarkan serta-merta, ya betul. Fotoelektron dipancarkan pada sebarang frekuensi cahaya, tidak. Kerana dia memerlukan sinar frekuensi cahaya itu melebihi daripada frekuensi ambang. Okey, tenaga kinetik fotoelektron bergantung pada keamatan cahaya, tidak. Keamatan cahaya dia hanya mempengaruhi bilangan foton. Okey, bilangan foton. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin bertambah bilangan foton, maka semakin banyak fotoelektron yang dikeluarkan. Bermaksud elektrik yang terhasil lebih tinggilah sekiranya keamatan cahaya ditambah. Tetapi pastikan keamatan cahaya itu ataupun frekuensi cahaya itu boleh menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, contoh macam ni. Kita ada foton yang kita pancarkan. Okey. Maka kalau sekiranya keamatannya rendah, katakan hanya 3 foton. Ini katakanlah warna Michael Jackson kena hantar. Katakan biru. Okey, biru memang boleh menghasilkan elektron ini terlepas daripada permukaan logam dan terkeluar. Sekiranya kita gunakan warna biru yang malap, maka yang datang itu hanyalah secontoh 3 foton saja. Bila kita tambahkan kepada biru yang terang ataupun keamatan cahaya yang tinggi, sebenarnya yang bertambah itu ialah bilangan foton ini bertambah. Jadi bila bilangan foton bertambah, maka bilangan elektron yang keluar ini ataupun kita namakan sebagai fotoelektron yang terpancar keluar juga akan bertambah. Tetapi dengan tenaga kinetik yang sama. Nak menambah tenaga kinetik macam ni, kena tambah warna yang lebih tinggi frekuensi daripada biru. Katakan ungu. Maka tenaga kinetiknya akan bertambah. Okey, so yang salah yang di fotoelektron dipancar pada frekuensi cahaya kurang dari frekuensi ambang, salah. So jawapannya adalah A. Selesai. Okey, soalan seterusnya iaitu soalan akhir. Persamaan di bawah menunjukkan persamaan fotoelektrik Einstein yang mana asalnya daripada tenaga foton, work function ataupun fungsi kerja ditambahkan dengan tenaga kinetik maksimum. Apakah yang diwakili oleh W? W ni tak lain tak bukan, dia adalah fungsi kerja. Okey, tenaga minimum yang diperlukan untuk memancarkan satu fotoelektron dari permukaan logam. Tenaga minimum boleh diterima iaitu apabila K ini adalah kosong, maka E sama dengan W. E pada waktu kosong ialah pada waktu frekuensi ambang. HF0 iaitu W. Dan W ini juga kita boleh kenali sebagai fungsi kerja ambang. Alright, so dia adalah tenaga minimum. Mari kita tengok jawapan yang lain. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron bukan tenaga kinetik. Tenaga kinetik minimum fotoelektron logam bukan. Jumlah tenaga yang dibawa oleh foton pun bukan. Ini adalah tenaga foton. So jawapan dia adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk memancarkan satu fotoelektron dari permukaan logam. Okey, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.